Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10. Buku yang telah kami pilih ialah Kurikulum dan Metod Pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Bagi tugasan 2 ini, kumpulan kami hanya memfokuskan satu topik bab 4 daripada buku tersebut, iaitu pemikiran Ibnu Khaldun tentang kaedah pembelajaran. Yang pertama, konsep kaedah pembelajaran Ibnu Khaldun. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, penyampaian sesuatu ilmu pengetahuan akan lebih berkesan jika ia dilakukan secara sedikit demi sedikit dan beransur-ansur. Dengan menggunakan kaedah secara beransur-ansur ini, murid akan memperoleh pemahaman yang sempurna dan dapat menguasai ilmu yang dipelajari dengan mendalam dan meluas. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, dalam proses mendidik, guru tidak dibenarkan mengajar dengan menggunakan kekerasan dan paksaan. Ini bertujuan supaya para guru bersikap sopan dan lembut pada muridnya ketika mendidik. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, pembelajaran sangatlah dipengaruhi dengan psikologi pelajar. Ini bermaksud guru perlu mengetahui bakat murid dan perlu mempelajari jiwa dan tahap kematangan anak-anak murid. Okey, seterusnya kita teruskan dengan jenis kaedah pembelajaran menurut Ibnu Khaldun. Okey, kaedah yang pertama iaitu kaedah secara berperingkat dan berulang. Menurut Muhammad Yusri, Ibnu Khaldun sangat berpandangan bahawa kaedah pembelajaran secara berperingkat ni merupakan satu kaedah yang sangat berkesan dalam memberi kefahaman kepada murid-murid. Sebab kaedah berperingkat ni kita mengajar murid secara peringkat, secara satu persatu. Maknanya kata kemudian kita ajar dulu pada tahap rendah, kemudian kita tengok progres pelajar. Bila progres tu okey, kita berpindah kepada progres yang seterusnya. Tapi jika pelajar masih tidak mampu menguasai satu-satu subtopik ataupun satu-satu topik tersebut, kita hendaklah melakukan pengajaran secara berulang. Kita kena ulang sehingga pelajar tersebut berjaya menguasai subtopik pada hari tersebut. Okay, pada peringkat awal, para guru bolehlah mendedahkan tentang kefahaman topik ataupun menerangkan secara umum tentang topik yang akan bakal diajar ataupun bakal murid pelajari pada hari tersebut. Macam kita tengok macam selalu para guru masuk kelas, mereka guru akan menerangkan hasil pembelajaran, apa yang akan murid dapat di akhir pembelajaran nanti. Jadi bila guru buat macam tu, murid akan macam, oh okey, nanti aku kena kuasai yang ni, aku kena tahu yang ni. Jadi bila kita menerangkan kepada murid-murid apa yang dia orang akan dapat, so ini menunjukkan murid dia akan bersedia, dia akan membuka minda dia akan memberi signal kepada otak dan fikiran dia bahawa benda ini aku akan belajar. Okay, Ibnu Khaldun berpendapat bahawa setiap murid mempunyai tahap pengetahuan dan penerimaan yang berbeza. Jadi guru kena lebih peka dengan setiap progres dan juga setiap respon daripada pelajar, terutamanya pada pelajar yang berada pada tahap lemah. Jadi guru ni kena bagi perhatian lebih sikit lah. Mungkin boleh membuat sesi pengulangan kelas lebih kerap dengan pelajar yang lemah, ataupun meminta pertolongan daripada pelajar yang berada pada tahap yang cemerlang untuk membantu mengajar mereka pada tahap yang lemah. Seterusnya, kaedah yang kedua adalah kaedah perbincangan dan perbahasan. Kaedah ini lebih berpusatkan kepada murid-murid yang menekankan pelibatan murid-murid dalam sesi PDP. Kaedah ni guru memberi satu topik ataupun memberi satu isu dan meminta kepada murid untuk membincangkan isu tersebut dan mencari penyelesaian di dalam kumpulan, secara berkumpulan. Kaedah perbincangan dan perbahasan ni
kita boleh latih pemikiran pelajar untuk lebih berfikir secara kritis dan juga untuk sebagai persediaan mereka untuk menghadapi dunia luar. Kaedah perbincangan dan perbahasan juga sebenarnya melatih secara tidak langsung melatih murid dalam kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Ibnu Khaldun berpendapat kaedah perbincangan ini sesuai dilaksanakan untuk mengasah akal fikiran pelajar supaya lebih aktif. Ini bertujuan untuk membuka buah fikiran dan melatih mereka untuk lebih matang yang akan memberi impak positif pada masyarakat dan diri mereka terutamanya. Melalui kaedah ini juga murid dan guru sebenarnya boleh dapat berkongsi idea dan menukar buah fikiran masing-masing. Sebenarnya kalau kita tengok kadang-kadang murid ni pemikiran mereka lebih jauh ke hadapan. Jadi bila kita kita beri isu kepada mereka dan kita minta mereka menyelesaikan isu tersebut, sebenarnya idea mereka tu lebih apa yang daripada kita fikirkan. Di sini kita dapat lihat kaedah ni amat sesuai untuk kita laksanakan dalam PDP, dan secara tak langsung melalui kaedah perbincangan dan pembahasan ni para guru dapat membuat pentaksiran bilik darjah di mana para guru boleh melihat kemahiran berfikir dan juga kemahiran bersosial murid-murid. Jadi di sini kita dapat lihat Ibnu Khaldun merupakan pencetus kaedah pendidikan moden yang wujud pada dunia pendidikan kini. Sebab kalau kita tengok kaedah yang ada pada kini pun sebenarnya lebih kepada kaedah-kaedah yang telah pun dicadangkan oleh Ibnu Khaldun. Jadi secara tidak langsung kita lihat Ibnu Khaldun merupakan penyumbang terbesar dalam dunia pendidikan, terutamanya dalam penghasilan kaedah pelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kaedah pembelajaran menurut Ibnu Khaldun. Dan seperti yang sudah kita maklum, pelbagai jenis kaedah pembelajaran di sisi Ibnu Khaldun yang telah diperkenalkannya di dalam hasil karyanya. Walaupun begitu, tiap kelebihan ada kekurangan. Jadi di setiap kaedah pembelajaran tu Ibnu Khaldun berpendapat ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Antara kaedah yang menjadi perbahasan di dalam buku yang telah kami pilih ini adalah yang pertama, kaedah pembelajaran bertahap dan berulang, iaitu tadarus wa takriri. Yang kedua, kaedah perbincangan ataupun kaedah diskusi di dalam laporan kami juga nanti. Jadi, pada kaedah pembelajaran yang pertama, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kaedah berperingkat dan pengulangan. Jadi, menurut Ibnu Khaldun, ada kelebihan di dalam kaedah pembelajaran secara berperingkat dan pengulangan ini, di mana menurut Ibnu Khaldun, kaedah ini sangat selari ataupun selaras dengan pendidikan moden yang kini. Dan juga apabila berlakunya kaedah pembelajaran itu secara berperingkat, secara bertahap dan adanya pengulangan, maka pengetahuan pada murid ataupun pengetahuan pada pelajar itu akan bertambah dan bukan hanya bertambah, malah kekal dalam ingatan. Dan adalah beberapa tokoh psikologi mengatakan bahawa kaedah ini sebenarnya hanya sesuai untuk peringkat kanak-kanak dan ataupun peringkat murid di peringkat sekolah rendah. Manakala dari segi kekurangan kaedah ini, ada sesetengah ahli psikologi mengatakan kaedah ini tidak bersesuaian dengan murid yang bijak dan cerdas akalnya, kerana ia akan mendorong tidak minat terhadap murid itu untuk belajar sebab asyik berulang-ulang, dan di situ akan membuatkan dia rasa bosan dan malas untuk belajar. Akhir sekali membuang masa dengan kaedah pembelajaran itu. Ada setengah dan beberapa ahli psikologi lah mengatakan sebegitu. Okey, seterusnya Ibnu Khaldun juga ada membahaskan tentang kelebihannya kaedah pembelajaran secara berbincang ataupun berdiskusi. Jadi di mana kelebihannya, murid itu dapat menjana buah fikiran, dapat memupuk
pemikiran, dapat menerapkan, dapat segala-segalanya. Pemikiran akan melahirkan pemikiran yang lebih kreatif dan kritis. Kemudian dengan sesi perbincangan tersebut juga, murid dapat membina keyakinan diri untuk mereka berkomunikasi. Yalah, seperti mana yang kita tahu, bila dalam perbincangan takkan berbincang seorang kan, mestilah maknanya bersama, ada berpasangan ataupun berkumpulan. Jadi apabila mereka berbincang tentang topik ataupun satu isu, maka mereka akan membina keyakinan diri untuk memberi pendapat, dan mereka akan yakinlah dan adanya skill ataupun kemahiran untuk berkomunikasi dengan orang. Jadi di situ juga mereka akan belajar untuk menerima pandangan orang lain dan saling menghormati. Di situ dah ada nilai hormat menghormati. Akan tetapi terdapat jugalah menurut Ibn Khaldun adanya kelemahan sedikit terhadap perbincangan ini. Ialah jika perbincangan itu tidak berlangsung ataupun berjalan dengan lancar, maka akan terdapat sedikit kesulitan untuk mencapai kata sepakat. Contohlah, apabila kita membincangkan suatu isu tetapi kita tidak mendapat kata sepakat. Kenapa? Kerana mungkin ada masalah di dalam perbincangan ataupun ada yang tidak menerima pandangan orang lain. Di situ bila tidak berjalan dengan lancar satu perbincangan itu, maka kesulitanlah untuk mendapat kata sepakat. Dan kemungkinan juga dalam perbincangan itu akan adanya pandangan yang tersimpang jauh dari persoalan utama, daripada isu yang utama. Mungkin ada yang tidak faham dengan sebaiknya. Jadi hasil natijahnya masalah yang berlaku, contohnya dalam isu dalam pembelajaran tu akan berpanjangan dan tanpa penyelesaian, dan mungkin ini juga memerlukan kepada bimbingan para guru. Jadi di sini menunjukkan bahawa peranan guru juga amat pentinglah, bukan hanya kita menerapkan saja pembelajaran perbincangan. Maksudnya di sini guru juga kena membimbing anak murid. Begitu. Okey. Jadi secara kesimpulannya, kaedah pembelajaran yang disarankan oleh Ibn Khaldun ni adalah kelebihan dan kekurangan. Cuma gurulah sepatutnya yang kena bijak menerapkan kaedah-kaedah pembelajaran ni terhadap murid-murid. Jadi di sini nak menyatakan bahawa kaedah pembelajaran ni sangat pentinglah dalam nak menghasilkan pembelajaran yang berkesan, yang bermakna dan efektif. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang terakhir, kita pergi kepada relevansi kaedah pembelajaran Ibn Khaldun pada masa kini. Tujuan pembelajaran Ibn Khaldun adalah untuk membentuk peribadi manusia yang sempurna, yakni insan kamil. Oleh itu, Ibn Khaldun meminta para guru untuk mengajar anak-anak sesuai dengan tahap kematangan akal mereka dan juga kondisi rohani mereka. Melalui kaedah pembelajaran Ibn Khaldun, beliau membahagikan tahap penuntut ilmu kepada dua bahagian. Tahap yang pertama dikenali sebagai wildan atau objek didik. Mereka adalah individu yang memerlukan bantuan orang lain untuk membimbing mereka ke arah alam kedewasaan. Oleh itu, guru perlu memudahkan sesi penyampaian ilmu dan memperbanyakkan teknik hafalan ketika usia mereka masih muda. Guru juga perlu sampaikan ilmu dengan kasih sayang dan menjauhkan hukuman kekerasan, kerana ia akan menyebabkan murid menjadi takut dan melahirkan sikap negatif seperti bercakap bohong. Ibn Khaldun selari dengan teori operant Skinner memandang bahawa peneguhan negatif dan juga positif perlu seimbang, kerana jika terlalu berlembut, murid akan menjadi terlalu manja, dan apabila terlalu berkasar, murid akan menjadi takut ketika menuntut ilmu. Tahap kedua dalam kaedah pembelajaran Ibn Khaldun adalah tahap muta'allim. Pada tahap ini, murid sudah menguasai pemikiran rasional dan juga logik. Mereka telah pun melepasi tahap wildan dan memasuki tahap pendidikan tinggi. Mereka perlu berdikari dalam menuntut ilmu dengan mengembangkan potensi diri mereka serta mengaktifkan diri mereka dalam proses menuntut ilmu. Mereka bukan lagi objek yang dididik, tetapi mereka adalah subjek didik. Kesimpulannya, kaedah pembelajaran Ibn Khaldun sangat relevan pada masa kini kerana ia bertepatan dengan keperluan dan juga kehendak generasi alfa dalam dunia pendidikan. Generasi alfa adalah generasi yang sedang membesar pada masa kini. Mereka perlu dididik dengan kasih sayang, disiplin, tanggungjawab dan juga sikap berdikari. Ia bertepatan dengan kaedah pembelajaran yang telah diterapkan oleh Ibn Khaldun sejak dahulu lagi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.